Kita 66, hak nak minang kita tu 85. Baru ni keluar kan. Setahun dia mengorak isteri dia. Laki-laki warga emas berusia 85 tahun mengambil masa selama setahun untuk mengorat. Dan akhirnya terbukalah pintu hati isterinya. Setahun, bang. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ila akhir ayat. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid. Yang dihormati Tuan Penghulu Mukim, yang dihormati Ustaz Ehsan, pada pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Seronok duduk bawah kemah ni. Kemah baru rasa ni. Terima kasihlah pada Zubi Kenopi ya. Bagi kemah baru kat Som. Alhamdulillah, kipas pun laju ni Masya-Allah. Okey, tuan-tuan yang saya muliakan, mudah-mudahan program kita pada hari ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkataan masjid, perkataan sajid, wasjud, sajadah di dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebanyak 32 kali. Allah Ta'ala sebut wasjud waqtarib, perkataan sajadah, perkataan sujud atau masjid atau yang seumpama yang berasal daripada perkataan sujud. Allah Ta'ala ulang sebanyak 32 kali kat Som dalam Quran. 32 kali. Surah As-Sajdah yang kita baca tiap-tiap subuh hari Jumaat tu, surah tu pula bilangan dia di dalam Quran surah yang ke-32. Nampak tu. Allah Ta'ala letak tu cantik tu. Perkataan sujud, masjid, Allah sebut 32 kali. Surah As-Sajdah, surah sujud pun Allah letak pada ayat yang ke-30, pada surah yang ke-32. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tu, As-Sajdah 32. Sama banyak dengan bilangan perkataan sajad, perkataan sujud, sajid yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Cantik bilangan dia, tuan-tuan. Kalau manusia lah yang nak mencipta, yang membuat Al-Quran, kalau manusia yang mereka tak mahu, tuan-tuan. Susunan dia, kiraan dia, kira bicara dia, sama. Mesti yang menurunkan Al-Quran itu sangat hebat. Sudah pastilah ianya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca pula surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat sujud. Innama yu'minu bi ayatina allazi. Sampailah wahum la yastakbirun. Surah itu ialah surah yang ada di dalamnya ayat sajadah. Kita baca, kita sujud. Di dalam surah As-Sajdah, ayat Allah suruh kita sujud, ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-15, surah As-Sajdah, ayat-ayat di dalam surah Sajadah, ayat 15 itu pun 15 ayat. Daripada yang pertama sampai yang akhir, wahum la yastakbirun tu 15 ayat. Nombor bilangan ayatnya pun 15. Masya Allah. Kita ni ada guru tajwid kita ni, guru Quran, Ustaz Ehsan. Bulan Ramadan nanti, tuan-tuan, kita buat kempen di masjid kita, Imarah Masjid, buat tadabbur Al-Quran. Tak Som? Tajwid dah belajar dah. Ma'arif lah, Mak Lazim Kalimi lah, Mak Badal lah. Yang paling dia ingat Mak Jaiz. Mak Jaiz ingat selalu.
Kak Som kau sebut Mak Jais. Allah. Jangan Cik Ade. Oi, tuan-tuan. Tanya dia Mak Badar, dia lupa dah. Mak Jais dia ingat dah. Ni kita dah belajar dah tajwid. Kita dah belajar dah. Yang belum kita belajar, tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Jadi sebulan Ramadan akan datang, 30 hari ni. InsyaAllah. Kalau umur panjang, harap-harap panjang lah umur kita, sempatlah kita puasa. Kalau boleh setiap hari, lepas subuh, selepas mayang subuh, balik pun buat apa? Tidur. Buat apa? Awak Ustaz, lepas subuh, lepas sahur, mayang subuh, tidur. Ustaz, Udah 60 tahun tidurnya. Kan tidur lagi tahun ini. Udah 60 tahun kat sungguh. Ya Allah. Asyik puasa, lepas subuh, tidur. Jadi dia jaga tu pukul 2. Semayang Zuhur. Dah pukul 2 dah. Nampak tak? Semayang Zuhur. Lepas salam, tidur balik. Tuan, lapar sungguh. Jaga-jaga pukul 6.30 petang. 6.30. Semayang asar pukul 7. 7.20 masuk maghrib, berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, dah maghrib. Tak rasa apa puasa kali ni. Memang tak rasa lah. Kamu tidur daripada subuh ke maghrib, rasa apa? Apa kata tuan-tuan lepas subuh kali ini, tahun ini, kita ajak Ustaz Ehsan mentadabburkan Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala letak di dalam Al-Quran surah yang pertama Al-Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, surah lembu betina. Cerita dalam banyak-banyak binatang, lembu dibubuh nama surah. Bayangkan. Kita kalau marah pada orang, oi lembu. Nampak tuan? Kita kalau orang marah kita jawab balik, kamu ingat aku lembu ke cucuk hidung? Bodoh macam lembu. Tapi tengok-tengok Allah bubuh nama Al-Quran, surah dia lembu betina. Al-Baqarah. Cuba ubah fahaman kita tu. Apa yang ada pada lembu, Ustaz? Kaji tentang lembu. Di dalam Al-Quran ada surah nama dia Al-Ankabut. Surah laba-laba. Minta Ustaz Ehsan terangkan. Apa dia Al-Ankabut? Al-Ankabut ialah laba-laba. Laba-laba kalau kita sergah dia lari tu kelang kabut. Mengengkang-engkang lari dia. Dia kelang kabut lari dia. Laju lari dia entah. Kelang kabut. Sebab itu orang Melayu panggil kal-ankabut. Kamu ni kelang kabut macam laba-laba. Kal tu seperti. Al-ankabut laba-laba. Orang Melayu kata, kamu ni gopoh kal-ankabut. Macam laba-laba. Akhirnya lama-lama dia tak jadi kal-ankabut, dia jadi kelam kabut. Asal bahasa Arab tu Kak Zul. Kita ni dah lama cakap Arab, cuma tak perasan. Ya ke Ustaz? Tu. Ni masjid. Arab. Apa lagi tuan-tuan? Kelam kabut. Arab. Gelak gelemat. Arab. Gelemat tu pun Arab tau. Zulumat. Zulumat tu gelap. Mari belah batu kura, mari belah lenggung kan. Gelak gelemat. Lama dah cakap Arab. Tak perasan Kak Som. Tapi bila buka kelas bahasa Arab, tinggal ustaz je seorang. Hak lain semua lari balik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Buka tentang labah-labah. Allah Ta'ala kata, keluarga yang paling rapuh ialah keluarga labah-labah. Bila Allah kata, sarang yang paling rapuh ialah labah-labah. Nak tak nak kita kena kaji labah-labah. Apa proses labah-labah ni? Family dia lagu mana? Rupanya bila buat kajian tentang labah-labah, tuan-tuan,
Yang buat kerja dalam rumah tangga, bini labah-labah. Labah-labah betina yang buat kerja. Habis tu labah-labah jantan buat apa? Dia kerja dia mengerjakan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Yang buat kerja dalam rumah, labah-labah betina. Yang labah jantan mengerjakan labah-labah betina. Oh, sudah. Ni parah ni, tuan-tuan. Dalam hidup kita sekarang ni pun ada jenis tu. Laki malah duduk di rumah. Duk tidur makan, kerja apa pun tak buat. Ada juga jenis tu. Malam Jumaat dia mari, dia tengok. Tak lihat, dia tengok. Tak pernah faham, tak faham sudah. Labah-labah betina ni, lepas dia bersenyawa dengan labah-labah jantan, apa dia buat? Dia makan pula labah-labah jantan tu. Dia makan. Sebab tu labah-labah jantan, lepas dia bersenyawa dengan labah betina, dia mesti lari cepat-cepat. Kalau dia lambat, mampus dah. Lepas dia selesai, dia mesti lari. Pasal apa? Labah betina akan makan dia. Kena labah jantan tu, ada penyakit gout. Tak lama tu, kena 3 langkah, mampus. Tengok ngak-ngak kena makan dengan labah-labah betina. Pasal apa dia makan labah jantan? Untuk memberikan kekuatan pada dia, menghasilkan telur-telur anak labah-labah. Nampak? Lepas telur-telur ni menetas, sama-sama anak labah-labah pula makan di antara satu sama lain. Mana anak labah yang kuat, dia menang. Dia makan yang lemah. Inilah dipanggil labah-labah. Maka Allah Ta'ala kata, yang paling rapuh sekali ialah labah-labah. Sarang makanan dia yang paling rapuh, keluarga dia pun paling rapuh. Sebab tu tuan-tuan, jangan jadi keluarga macam keluarga labah-labah. Saling membaham di antara satu sama lain, anak beranak, suami isteri, saling nak makan, nak memusnah di antara satu sama lain. Ini dia tuan-tuan yang saya sebutkan tentang mentadaburkan Al-Quran. Contohnya tuan-tuan, mentadaburkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 144 ayat. Ada 144 ayat yang mengatakan bahawa orang dulu lagi canggih daripada kita. Nampak tak? Ada 144 ayat di dalam Al-Quran mengatakan orang dulu-dulu lagi kuat daripada kita. Asyadda minhum quwwah. Mereka itu lagi hebat kekuatan daripada kita. Allah sebut orang dulu lagi hebat daripada kita. Tetapi hari ini kita diajar beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, beratus tahun kita diajar. Kita paling pandai. Kita bangsa paling bijak. Zaman sekarang, teknologi paling canggih. Salah, tuan-tuan. Teknologi dulu lagi canggih daripada kita. Tetapi ke mana pergi teknologi itu? Allah musnahkan kerana kaum-kaum itu mendustai, menolak ajaran Rasul dan Nabi yang diutuskan kepada mereka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, Fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan kamu tengoklah apa yang jadi kepada orang yang melakukan kerosakan. Tuan-tuan yang saya muliakan, bayangkan Nabi yang kita ingat dalam turutan yang ketiga, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nuh. Nabi, Nuh. Turutan yang ketiga.
Tuan-tuan bayangkan Nabi Nuh alaihi salam, dia buat kapal. Macam mana dia buat kapal? Kalau manusia duduk dalam batu, kalau orang dulu duduk dalam gua, macam mana yang kata boleh buat kapal? Tuan-tuan, saya lepas habis ceramah ni, saya kena pergi pelabuhan Kelang ni, lepas ni. Besok saya nak naik kapal. Daripada pelabuhan Kelang, saya nak pergi ke Singapura. Dari Singapura, saya nak pergi ke Phuket. Lepas habis Phuket, saya balik ke pelabuhan Kelang. Saya berlayar besok insya-Allah, hari Isnin saya balik insya-Allah hari Khamis. Saya naik kapal. Dulu saya naik kapal, dulu. Nama dia cruise. Saya naik kapal tu, ada 13 tingkat kapal tu. 13 tingkat, tinggi macam hotel berjalan. Saya dibawa masuk dalam bilik pilot, bilik driver kapal. Saya dibawa naik. Saya tengok kontrol kapal tu, Allah besar ni yang duk kapal, duk kontrol, laju ke tepi kanan kiri, la ilaha illallah. Saya kata saya pun boleh bawa. Bukannya susah. Duk menor nak rapat tepi kanan ni. Saya ingatkah dalam kapal tu hak lagu tu kita tengok berjambar kapten kapal tu. Lah. Driver dia perempuan seorang, 3 laki-laki. Orang Sweden. Dia tengok saya, dia seronok tengok saya, saya pun belajar tengoklah. Macam ni buat kapal. Lepas tu, dia orang bawa saya melawat tempat makan. Tempat makan, simpanan makanan. Stok makanan tu. Makcik, yang naik kapal tu 1,500 orang. Passenger. Pekerjanya 1,000 orang. 2,500 orang. Bila saya tengok, waktu mula-mula saya makan, punya banyak makanan kat som. Udangnya berdiri semua. Bapak punya besar udangnya, ya Allah. Banyaknya makan. Tak ada udang yang tidur, semua berdiri semua. Jenuh makan. Bila saya masuk dalam store demo simpan makan, bapak. Bosoknya peti air. Belayarnya 4 hari 3 malam. Tapi bapak, simpanan air mineral, simpanan daging berat. Yelah, orang nak makan. Besar peti air. Canggih menurut kapal ni. Saya pun naik di atas, melawat, dia mau bawa saya melawat pula bilik. Ini bilik paling bawah sekali. Tingkap tak ada. Saya tahu, tak nampak luar ke? Saya tanya dia. Kalau ada tingkap Ustaz, air laut masuk Ustaz. Astagfirullahalazim. Rupanya bahagian dam tu hak bawah sekali dalam laut. Jadi kalau nak nampak darat, tebuk, memang air masuk lah tuan-tuan. Dengan kita hak di atas, tenggelam sekali. Sampai di atas. Tuan-tuan, itu kapal sekarang. Bayangkan Nabi Nuh, dia berlayar bukan 3 malam, bukan 4 hari. Dia berlayar berbulan-bulan. Banjir. Agak-agak dia simpan makanan dalam apa? Cepikyo. Dia simpan daging, dia simpan sayur, dia simpan makanan, dia simpan air minum di dalam apa? Cepikyo. Adakah dia ambil cebok, tak ada air banjir? Minum. Tidak. Cirik-birik lah dia. Mesti ada simpanan tangki air. 1. Mesti ada tempat menyimpan makanan supaya tak busuk makanan. 2.
Nabi Nuh, dia bawa kapal yang naiknya bukan orang Kak Som. Binatang. Gajah kalau dia makan agak-agak berapa kilo? Renti kalau kilo, Ustaz? Tan. Rimau kalau makan berapa kilo? Zirapah sekali makan, bukan macam Kak Som makan. Segala binatang dibawanya dalam kapal. Maknanya makanan dia banyak. Di mana disimpan? Tapi orang kita telah dibohong beratus tahun. Orang zaman dulu bodoh. Duduk dalam gua, tak pakai baju. Tak reti masak. Apa pun tidak. Atau Nabi Nuh macam mana? Sampai sekarang kapal Nabi Nuh masih ada lagi. Tak reput lagi, ada lagi dekat Gunung Ararat di Turki tu. Tapi dia tak bagi orang melawat. Dia kata ini tempat rahsia lah. Memang mereka tak bagi melawat sebab dalam kapal tu canggih, tuan-tuan. Sebab selama ni dia bagi tahu kita, kitalah yang paling canggih. Kitalah yang paling hebat sekali. Sebab itu kalau mereka masuk dalam negara, mereka menjajah negara, mereka akan cari tempat-tempat bersejarah ini, mereka kata ini adalah hak antara bangsa. Tak boleh masuk. Tuan-tuan tak boleh masuk bawah piramid dulu-dulu ni. Tuan-tuan tak boleh masuk dalam kota-kota. Tuan-tuan tak boleh masuk dalam perkampungan gunung-gunung. Konon-kononnya ini adalah tapak warisan. Kami tak bagi orang lain masuk, hanya kami je masuk. Agak-agak dia masuk buat apa? Nampak? Sebab tu mereka cari dalam negara Islam. Mereka jajah Mesir. Mereka cari tapak piramid. Jumpa. Mereka bongkar kubur piramid. Mereka tengok apa yang ada di teknologi piramid yang ditulis dekat dinding-dinding gua. Di situlah mereka cari teknologi yang disimpan oleh orang-orang dulu sebelum berlakunya zaman banjir, sebelum berlakunya zaman kemusnahan. Mereka simpan benda itu. Dan sekarang, tuan-tuan, mereka ambil pada tahun 1800, mereka ambil teknologi ini, mereka bawa balik ke negara mereka, mereka jadikan apa yang mereka belajar dalam sejarah-sejarah dulu sebagai sumber yang dipanggil sebagai modern. Dan mereka lah yang menguasai dunia sekarang. Kereta dah ada dalam piramid. Helikopter dah ada dalam piramid. Kapal terbang pun ada dalam piramid, tuan-tuan. Komputer pun ada, tuan-tuan. Tuan-tuan balik buka gambar-gambar, pahat-pahat yang ada dekat dinding-dinding gua di seluruh dunia. Tetapi mereka cerdik, mereka buat cerita. Siapa-siapa yang masuk dalam piramid, dia kena sumpah. Orang yang masuk dalam piramid akan terkena sumpah. Ni takut. Tak payahlah kita sumpah-sumpah tak nak lah. Kita duduk di sauk udah lah. Ada sungai ke ada benda, kita sauk ikan udah lah. Buat apa? Nak takut sumpah-sumpah. Lama-lama demo yang maju, tuan-tuan. Sebab itu mereka datang menjajah di negara-negara orang Islam. Mereka ambil apa benda untuk mereka bawa balik ke negara mereka. Quran bagi tahu kepada kita, orang dulu lagi canggih daripada kita, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi mereka buat dalam cerita buku sejarah. Dia kata orang dulu duduk dalam baju tak ada pakai. Kulit baju daripada kulit binatang. Api tak pandai masak, tak pandai makan daging mentah-mentah. Ngap. Tengah-tengah duk makan rusa tu, tiba-tiba disambur dek peti. Akhirnya adalah api terbakar rusa. Bila api dah padam, dia pun cari rusa ada lagi. Sedap pula masak api dibakar. Nampak tak? Maka datanglah orang pandai masak api. Kepala otak engkau. Allah dah sebut dalam Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah telah mengajar Nabi Adam semua nama benda. Api ke, baju ke, nasi ke, rumah ke, semua Nabi Adam dah diajar. Dia bukan bodoh kat semua. Kita yang dibodohkan oleh orang putih. Kalau kita tak ubah benda ni, tuan-tuan, anak-anak cucu kita yang berlari dalam masjid, bodoh juga, tuan-tuan. Sampai ketua bodoh ni. Beratus tahun kita diajar.
Manusia berasal dari beruk. Manusia berasal dari beruk. Oh. Bila tengok National Geographic, cerita orang hutan. Cucu umur 6 tahun. Opa, itu monyet ke? Itu orang hutan, spesies beruk juga. Takut. Jangan takut. Dulu kita asal daripada dia. Nampak? Oh, itu tok nenek opah ke? Mengaku pula keturunan beruk. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah tuan-tuan. Cuba saya ubah tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Rasa bangga tak? Rasa sejuk tak anak-anak cucu Adam? Keturunan Nabi. Ini dah. Allah dah angkat martabat kita, kita rendahkan. Beruk. Dulu kita berjalan 4 kaki, kemudian tegak-tegak hilang bulu. Dulu kita bulu semua kita dia. Bukan bodoh ini. Kita percaya lagi kita bodoh entah. Ni, yang mula-mula buat smartphone ni, Steve Jobs. Yang mula-mula buat kereta tu, Daimler. Yang mula-mula buat kapal terbang tu, Ibnu Firsan. Lepas tu datang Wilbur Wright. Yang mula-mula buat lampu ni tuan-tuan, Edison, Thomas Edison. Dalam sejarah, orang yang mula-mula buat, itu orang akan ingat sampai mati. Orang yang mula buat telefon, Bell. Orang yang mula buat kereta api, Stephenson. Kalaulah manusia tu asal pada beruk, namakan beruk yang pertama. Nama apa? Tak ada siapa ingat. Tak tahu. Maknanya bukan. Siapa manusia pertama? Quran jawab, Adam. Dapat jawapan. Kalau Dema kata manusia pertama tu beruk, tanya Dema. Beruk yang pertama tu nama apa? Yang nombor 1 tu. Dema pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, peranan masjid menceritakan apa yang benar. Sebab kita nak cerita tempat lain susah. Cerita di sekolah bercanggah dengan silibus sekolah. Cerita di universiti, itu dia hak belajar. Cerita di sini. Supaya kita terbuka minda kita. Supaya berubah. Benda ni saya cakap lama dah pada pihak kerajaan daripada dulu sampai sekarang. Saya tegur. Bila saya cakap pada kementerian, saya cakap, ubahlah balik kepada sumber yang benar. Jangan lagi tulis dalam sejarah orang putih datang menjajah sebab nak cari rempah ratus. Tuan-tuan ingat Portugis tu datang Melaka nak cari kari ke? Bunga lawang ke? Dia mau nak buat apa Kak Som? Ingat Cristiano Ronaldo tu makan kari ala kapas ke? Pobak lah, home lah. Dia mau makan spaghetti. Keju. Kedatangan Portugis ke Melaka ialah untuk menguasai perniagaan rempah ratus. Dia mau nak buat apa Mak Saleh tu? Dia mau bukan tahan pedas. Dia mau datang sebab nak menyampaikan agama dia mau. Dia mau datang sebab nak ambil hasil kekayaan bangsa kita. Dia mau datang ke tempat kita sebab mereka nak mengembangkan pahaman mereka. Sampailah sekarang kita ikut dia orang walaupun kita merdeka. Balik pada asal, mereka datang untuk mengambil hasil bumi negara yang mereka jajah. Mereka nak curi kekayaan bangsa kita, negara kita. Kemudian dia kata bangsa Melayu bodoh, bangsa Melayu malas dan sebagainya. Maka kita pun terima, akhirnya kita pun mengaku, yelah Melayu malas, Melayu bodoh, Melayu malas. Sedangkan orang Melayu mandi, orang putih tak pernah mandi dulu tentu. Orang Melayu pakai kasut dah, tapi orang putih di Perancis tak pakai kasut. Demo tak kenal tamadun tuan-tuan. Bangsa kita lah bangsa yang hebat. Tetapi dilemahkan bila mereka datang. Diupahnya penulis-penulis sejarah upahan. Mengubah. Akhirnya sampai sekarang, kita bangsa yang kita kata mundur. Konon-kononnya
kita daripada dulu dah mundur. Padahal kita lah yang terbaik. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita tadabbur di dalam Al-Quran, masjid, bila caranya? Saya cadangkan Ramadan nanti. Ramadan nanti. Satu hari, satu tadabbur. Hari ini cerita bab ini. Hari ini cerita bab ini. Seronok, tuan-tuan. Saya mengajar di sekolah saya tu. Saya mengajar di sekolah pondok saya tu. Satu hari satu. Tak habis sampai sekarang. Cerita tentang semut. Kenapa Allah panggil Al-Quran ada satu surah, nama dia surah semut. Suratul Naml. Suratul Namlu, surah semut. Punya banyak binatang. Tak ada surah rimau. Yang adanya surah semut. Apa benda yang ada semut? Cuba kaji, tuan-tuan. Demon ni bercakap apa? Asal jumpa bercakap. Asal bercakap jumpa. Dia jalan-jalan mana dia jalan. Oh, semut banyak. Banyak faedah semut, tuan-tuan. Salah satunya, nak kenal pasti kencing manis. Abang-abang kalau kencing manis, tengok semut. Lepas kencing, tengok air kencing tu. Ada tak semut? Kita masuk dalam tandas je, semut ikut. Oi, kawan-kawan. Dia panggil geng dia masuk. Dia hurung air kencing kita. Kencing manis. Senang, simple. Apa abang ni kencing abang ni semut hurung? Abang tak flush ke? Udah flush. Atau banyak semut? Maknanya udah flush pun ada manis lagi dekat tandas tu. Oh, bahaya ni, parah ni. Tak? Lagi parah Kak Som. Bila kita dah kencing, kita pun nak tidur, duduk atas katil, semut ikut kita. Sampai atas katil tu. Ni parah. Lagi parah, besok kita kencing, subuh kencing tu tuan-tuan, dia tak keluar air. Dia keluar semut. Yang tu kira udah tak lamik tuan-tuan. Tak benar faham. Tak faham sudah. Kencing tu keluar semut. Oi, apa binatang ni? Semut tuan-tuan, kalau dia ada di rumah kita, insya-Allah tak ada aneh-aneh. Aneh-aneh tak suka dengan semut. Kalau berlawan dengan semut, lari aneh-aneh. Walaupun dia boleh makan kayu, dia makan lemari, tapi dengan semut dia tak boleh makan. Kita pula marah dengan semut, haram jadoknya semut. Oi Leha, ambil reset kejap. Begini bangga spray. Aneh-aneh tengok dia jauh. Kawan-kawan, semut dah mampus. Jom kita makan rumah dia. Badan tu tak. Biarlah ada semut. Tapi ustaz, semut tu rajin. Tahulah ustaz. Habis balang gulai masuk ustaz. Yang kau tak tudung, kenapa? Tudung lah. Terbuka je balang tu. Memang dia makan. Tudung. Dan gula tu, tulis. Jangan tulis gula. Tulis garam. Jadi semut datang, garam. Dia pergi tempat lain. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, cerita tentang semut. Nabi Sulaiman bercakap dengan semut. Nabi Sulaiman bercakap dengan ratu semut. Oi, tenteraku. Bersembunyilah kamu. Nanti kamu dipijak oleh tentera-tentera Sulaiman. Ratu semut. Dah lama dah Quran bagi tahu. Yang menguasai semut ialah ratu betina. Nabi Sulaiman ketawa bila dengar suara dia. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, semut cakap. Cuma kita ni bukan Nabi. Kita tak tahu apa yang dia cakap. Semut ada dalam rumah kita. Tapi selama umur kita 70 tahun, bila kita tidur, tak pernah semut masuk telinga. Hidung ada masuk. Jalan. Hidung apa ni? Semut ke apa? Tak pernah tuan-tuan. Baik semut. Ustaz, kalau semut masuk telinga, apa nak buat?
Spray reset lah. Cari yang panjang sikit. Tembus pergi sini insya-Allah. La ilaha illallah. Kalau binatang masuk telinga kita kan susah. Orang dulu-dulu dia pekuk. Dia pekuk sebelah kan. Jadi bila dia masuk dia tengok gelap. Mana pergi? Dia tengok belakang cerah, dia keluar balik. Itu orang tua-tua dulu. Kalau tak pekuk belah kiri, dia tengok, oh cerah lubang tadi jalan. Itu yang pening kepala dia berjalan. Jadi orang dulu-dulu pekuk sebelah. Terpulang lah tuan-tuan. Buatnya semut tu buta, mana dia nampak ke, dia jalan juga. Kamu tutup lapar pun masalah apa aku tadi. Aku rabun tadi. Dia makan gula banyak, macam mana lah semut tu pun. Cara dia paling mudah. Ada binatang masuk dalam telinga, ambil tembakau je. Ambil tembakau cak kerengga orang tua-tua duduk isap okok daun, duduk gulung, ambil tu. Bubuh dalam air rendam. Rendam. Bubuh. Pekuk belah sini. Dia lemah dengan air tembakau tu, dia keluar. Itu petua dia orang dulu-dulu. Simple. Tembakau dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, cadangan kita untuk masjid kita. Ramadan akan datang. Apa kita nak buat? Kita imarahkan dengan tadabbur Al-Quran. Satu hari, satu tadabbur. Satu hari, satu ayat. Satu hari, satu cerita. Cerita saja tuan-tuan. Kita tahu betapa hebatnya. Wal asr. Demi masa. Manusia ni rugi kata Allah. Melainkan 4. 4 saja yang untung. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kenapa 4? Orang yang rugi banyak, yang untung 4. 4 ni saja takkan rugi. Orang beriman, orang beramal soleh, orang yang berpesan pada kebenaran, orang yang berpesan pada kesabaran. Masya Allah. Bila buka tafsir Imam Al-Qurtubi, macam-macam ulama-ulama mentafsirkan ayat ini. Ibnu Katsir macam ini, Bukhari macam ini. Buka Al-Qurtubi. Al-Qurtubi kata apa? Menurut pendapat Abdullah bin Abbas, kalau kamu nak lihat orang yang beriman, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kamu nak melihat wa'amilus salihat, lihatlah Umar Al-Khattab. Kalau kamu nak tengok watawasaw bil haq, kamu tengoklah Utsman ibnu Affan. Kalau kamu nak cari watawasaw bis sabr, tengoklah Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Abbas kata, ayat itu nak tengok siapa dia yang Allah sebut, tengoklah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka mewakili dalam 4 ayat itu. Subhanallah. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Bila kita nak tengok iman itu apa? Tengok Abu Bakar. Kak Som, tengok Abu Bakar. Nak tengok iman. Wahai sahabat-sahabatku, kita akan menghadapi musuh. Kita perlukan sumbangan jihad saudara-saudara. Kita perlukan sumbangan tuan-tuan untuk kita melawan mereka. Sudilah kalian berinfak pada jalan Allah, kata Rasulullah. Infaklah kamu pada jalan Allah. Abu Bakar datang. Dia bawa segala hartanya, letak depan Rasulullah. Rasulullah, ini infak saya. Banyaknya, semua saya bagi pada Rasulullah. Saya bagi pada jalan Allah. Semua. Langsung tak tinggal apa? Tak. Habis apa yang kamu tinggal pada isteri dan anak-anak kamu? Saya tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Itulah iman. Kalau nak pandai nak cakap iman, itu dah iman.
Tak simpan langsung. Kita ni tuan-tuan masuk masjid hari Jumaat, agak-agak berapa sen masuk dalam tabung. Ni malam ni, berapa sen masuk dalam tabung. Tiba-tiba kita kata, saya beriman Ustaz. Eleng kau. Sedekah pun RM10. RM10 Ustaz. Sedekah RM10. Memang RM10. Cuba tengok balik. Gambar agung tu, conteng pakai spek hitam. Ada misai lagi agung tu. Dia conteng, anak dia conteng. Ini kalau tolak kedai dia tak mau ni, tolak kat masjid lah. Dia bagi kat masjid. Hak paling lunyai dia bagi kat sini. Kemudian kita kata, akulah orang yang paling kuat iman aku. Nak tengok iman tu tuan-tuan, Abu Bakar, bila Rasulullah turun, daripada Mi'raj, Rasulullah kata, wahai teman-temanku, orang-orang Mekah, dengarlah, aku baru pulang dari Al-Aqsa. Aku baru pulang dari langit. Aku baru mendapat perintah dari Allah. Abu Jahal, Abu Lahab kata, Muhammad! Sekejap! Boleh tak kamu ulang balik apa yang kamu cakap? Kamu balik dari Masjid Al-Aqsa. Malam tadi kamu pergi, sekarang kamu sudah balik. Boleh tak kamu ulang? Boleh. Kami nak panggil semua orang Mekah dengar. Boleh Muhammad? Boleh. Tunggu sekejap. Dia ni masuk WhatsApp group. Datang. Hari ni ada cerita bagus. Hari ni ada cerita tergempar. Muhammad bawa cerita tergempar. Satu kampung datang lah. Ada juga yang balas WhatsApp. Ada makan tak? Astaghfirullahalazim. Ini saja saya tambah lah tuan-tuan. Itu zaman kita. Saya dengar ceramah aja. Ada makan tak? Ada. Masya Allah datang. Muhammad. Ya. Ulang balik. Saya malam tadi dari Masjidil Haram pergi ke Al-Aqsa. Tenganga orang Mekah. Bukankah kalau kita ke Palestin, kepada Maqdis, kita berjalan sebulan, 10 hari baru sampai? Apa pergi semalam, hari ni balik ni apa? Orang Mekah dah bisik. Hai orang Mekah, kamu tengok Muhammad pembohong, pendusta. Adakah patut pergi ke Masjidil Haram balik satu malam? Ini tak betul ni. Nampak? Oi, Abu Lahab, Abu Jahal masa itulah balut Nabi. Datang jumpa Bakar. Bakar, itu kawan kamu cakap dia balik dari langit satu malam. Macam tu dia. Macam ini kamu nak percaya? Itu dia. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kalau Muhammad bercakap lebih hebat daripada itu pun aku percaya. Kalau dia cerita lagi hebat daripada Mi'raj, aku percaya. Aku percaya pada Rasulullah. Allah panggil dia dengan panggilan mulia. Nabi panggil dia dengan panggilan mulia. Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada langsung nak persoal, nak apakah. Apa perintah Allah? Yes. Apa cakap Nabi? Yes. Itulah iman. Kita hari ini iman, makcik som, sahur lengan sampai ke ketiak. Tutung aurat. Bagus. Stoking kaki ni sampai kepala. Dia ambil stoking bola lagi dia. Tudung ni labur sampai ke punggung. Perintah Allah suruh tutup aurat, tutup lah. Ya Allah. Daripada tadi sembahyang maghrib datang masjid 6.30. Sekarang ni dah pukul 10. Tak buka lagi telekung begini. To'aknya makcik perintah Allah. Ustaz, makcik tak ada bantah perintah Allah. Makcik dah puasa dah. Rejak dah nak habis ni Ustaz. Makcik puasa. Bulan depan Syaban makcik puasa. Ramadan tak kira makcik puasa. Perintah Allah Ustaz. Iman. Mai besok laki dia cakap, Leha, abang dah kahwin lain. Apa? Nampak tuan-tuan? Sudah. So, ambil gunting kejap. Mana gunting bapak kamu ni?
Allah, bapak dia tengah tidur tuan-tuan. Mak dia perak bagi. Bukan dengan gunting, dengan kata. Ada gunting pokok bunga. Yang tu perak dia bagi. Melompat-lompat laki dia. Ngantar ke Kuala, hospital Kuala, nolak. Hantar ke Ipoh. Sampai di Ipoh, doktor cakap, cuba cari tengok kok boleh sambung. Jenuh tuan-tuan untuk sidang kita, untuk ngulu usi masjid. Cari dalam semua di rumah. Dia tak jumpa mat, oi. Malam benar nasi kamu, mat tak ada, mat, oi. Satu kampung cari tu. Kenapa kamu pergi potong dia, Som? Gatal. Dia bukan buat apa, dia menikah je. Bukankah dibenarkan, diharuskan kahwin? Tak layak. Gatal sangat. Puasa kamu terima, haji kamu terima, semua kamu terima. Bab nikah dua, udahlah. Menang ke dia jantan. Jantan. Di mana iman? Di mana iman? Seronok benar orang lelaki dengar. Balon ke sah? Balon. Sampai sekarang minta sign tak bagi. Balon. Orang lelaki lah bagus. Demek paling kuat tuan-tuan. Semangat ni. Cuba tengok dia mau pergi umrah. Saya paling seronok tengok orang kita pergi umrah. Tuan-tuan. Taat tu. Tak pakai spender pun. Tak pakai spender pun. Bila orang kata mainlah belajar. Cara pakai kain Arab tak nak. Dia main balon dia. Saya duduk dalam bas. Saya tak turun dekat arena. Saya tak turun. Malah jamban dia mau kotor. Bukan macam jamban kita bersih. Duduk dalam bas saya tengok. Yang makcik-makcik depan dah menjerit. Hai! Ya Allah! Ya Allah! Hai! Duk hai tengok juga. Duk hai! Hai ya Allah! Ya Allah! Tak perasaan tengok. Dia tengok hai! Duk hai! Yang kursi belah sana. Kuda ke sini. Dia tak tengok. Apa hai dia ni? Rupanya pakcik ni pakai keeram tak betul. Sekali melangkah nampak. Sekali tutup. Sekali nampak. Ni parah ni. Tenang. Saya pun keluar, pergi peluk dia, bang. Nampak, bang. Nampak pada atas, bang. Memang kita ke surau, kita pusing. Betul ingat balik, ya Allah. Masa saya pergi haji, naik kapal tu, pakai ihram lah. Nak turun Mekah masa tu. Jadi, saya duduk tengok, udah nak sampai tempat miqat. Saya tengok orang depan tu, udah pakai baju pagoda lagi. Pakai baju pagoda, kat ihram lagi. Bang, kita dah nak sampai miqat. Buanglah baju tu. Apa buang aja? Dia tanya saya. Dalam ihram tak boleh pakai baju, bang. Kita dah nak naik ihram ni, bang. Pergilah belakang, buka baju, ya. Dia pun pergi. Saya lagi nak niat ni. Kemudian masuk balik duduk. Saya pun duduk belakang dia. Kalau dia pakai baju pagoda, takkan dia tak pakai spender. Saya tanya lagi sekali. Spender pakai tak? Aku tak pakainya. Sudah tuan-tuan. Ni parah ni. Lagi parah tuan-tuan. Habis umrah. Cuba tuan-tuan tengok. Lepas umrah botak kepala ni. Sunat botak tak? Berapa ramai laki-laki botak. Licin kepala. Kembali. Nampak. Habis umrah pakai baju pagoda. Pakai pula seluar jerut warna putih. Spender warna merah. Seluar tu kena pakai dengan jubah. Orang lelaki kita pakai baju putih, seluar putih, makan aiskrim, kacau dengan teh. Agak-agak selain daripada teh, apa lagi yang mereka buat di situ? Saya jawab. Habis puntung rokok. Begini. Semua benda haram dia terima. Hak tu je dia tak boleh terima. Hak nak faham? Tak faham sudah. Serupalah dengan orang perempuan. Semua benda harus dia terima. Melainkan nikah dua.
Kemudian kita kata bahawa kita orang paling beriman. Renti gelah tuan-tuan. Kalau kau tak bulat menerima perintah Allah, belum beriman. Siapa dia contoh? Abu Bakar As-Siddiq. Oh. Kalau kita tadabbur Quran tuan-tuan, sebulan Ramadan keluar raya tu, alim. Keluar raya pertama tu, alim. Ini kadang-kadang tuan-tuan, raya pertama tu pun udah kelang kabut 5,000 rupa. Orang takbir dia takbir. Orang takbir dia pun takbir. Orang bagi mic dia berebut mic. Bagi mic kat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi. Masuk rangkap kedua tu. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Tak som balik langsung tengok siapa dia takbir raya. Wajjahtu wajhiya lilladzi tuan oi. Ini parah ni tuan-tuan. Ni masalah ni tuan-tuan. Allah. Jadi tuan-tuan, masjid adalah tempat untuk memberikan ilmu. Tapi kalau masjid kita ni dicemari dengan benda-benda tak seronok, habis. Dicemari dengan warna bendera, dah. Ni parah ni. Ini kau panggil Ustaz Kazim ni, dia ni benar-benar belah mana? Udah. Dia ni belah mana kata dia. Aku nengok songkok dia, aku tahu belah mana kata dia. Astaghfirullahalazim. Pakai songkok ni pun salah bang. Kau suka saya pakai apa pun. Dulu saya ceramah pakai sorban. Kemudian saya pakai ceramah pakai kopiah putih. Sekarang songkok. Tak tahu lepas ni apa pula. Tak pakai kopiah sama tuan ni. Oh, masalah songkok. Masalah satu Ustaz. Songkok Ustaz tak pernah basuh. Kami pakai kopiah, kami basuh. Songkok mana ada basuh? Abang semayang di mana? Masjid. Semayang tak apa? Kapet. Kapet tu bila dia basuh? Udah berapa tahun tak basuh kapet? Abang Haji besok basuh. Ambil pipe siram. Agak-agak boleh pakai tak kapet tu? Tobat lahum tak boleh pakai. Masam. Main vacuum je. Saya pun vacuum juga. Kenapa abang sembahyang di kapet? Sebab tak ada najis Ustaz. Kopiah saya pun tak ada najis. So what? Apa masalah? Tapi kopiah saya letak di kepala. Tak pernah lagi songkok saya letak di kaki duk pijak. Kapet kita tu keluar pada tandas, kaki basah. Lah kapet. Sebab tu bahagian pintu semua warna lain. Kita pula lambat sampai, masjid penuh, semayang betul-betul kat pintu. Lain macam masam kapet ni. Tak masam apa, kuku cekam, kuku semuanya ada situ. Sebab tu kita jangan jadi orang yang fikiran singkat, tuan-tuan. Masjid adalah tempat untuk kita beribadah, mencari ilmu. Ustaz, ya. Salah Ustaz. Dalam Islam ada politik. Mana boleh pisahkan politik dengan Islam? Betul. Betul. Islam tidak pernah memisahkan politik. Dan saya pun tidak pernah memisahkan Islam dan politik. Tetapi dalam Islam ada tempat dan ada masa. Ada tak semayang? Ada tak semayang? Okey. Islam berpisah tak dengan solat? Tidak. Tapi solat ada tak waktu dia? Ada. Puasa berpisah tak dengan Islam? Tak. Ada tak tempat dia? Ada tak masa puasa? Ada. Nama dia Ramadan. Haji berpisah tak dengan Islam? Tak berpisah. Ada tak haji? Ada. Di mana? Di Mekah. Ada tempat dia, ada masa dia. Bukan 24 jam buat haji. Mana Kak Som? Haji. Di mana? Dataran Lenggong. Sudah. Mana Tuan Haji? Saya baru balik dari Mekah. Baru buat umrah. Tak, saya buat haji.
Baru rejak Syaban, lambat lagi Zulhijjah. Saya buat awal. Awal-awal tak kalut, kata dia. Awal-awal tak kalut, kau cakap. Ha? Tuan-tuan, ni kita ni sewa kanopi Zaini ni. Nak kenduri kahwin. Pasang manjang rumah. Begini, nengok. Malam-malam, dia pasang kemah. Berapa ribu bang sewa kemah dia. Terpasang dulu. Dah siap kita bayar. Nampak tu. Pasang dulu. Oh, berapa ribu datang ni abang? Abang jemput 5,000 orang. Jangkaan mungkin 10,000. 2 kali ganda kata dia. Ramai abang. Tak apa. Besok semayang subuh. Kita buat 5 sekali. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sekali gitu. Dalam waktu subuh. Boleh ke abang? Apa tak bolehnya? Besok ramai orang datang. Mana nak layan orang kalau kita berhenti semayang Zuhur? Kita buat siap-siap lah. Boleh ke abang? Apa tak bolehnya? Tuhan pun faham. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Boleh tak tuan-tuan kenduri kahwin? Buat 5 sekali jamak. Tak tahu dah jamak ke jimak apa tak tahu dah. Lepas semayang. Lepas semayang. Tu imam tengok. Banyaknya kamu kodok ke din? Kodok apa? Hari ni kenduri kahwin anak saya. Saya buat siap-siap. Buat siap-siap tak kalut, kata dia. Salah tu bang. Semayang ada waktunya. Masjid pun begitu juga. Politik pun begitu juga. Ada tempat kau boleh berpolitik. Ada tempat tak payahlah politik. Inilah dia Islam aja. Tempat yang paling menenangkan jiwa. Ni dia. Bukan kita tolak politik. Tidak. Supaya semua orang boleh masuk. Tapi kalau kita tak dapat membezakan, habislah masjid. Aku tak pergi dah masjid tu. Kenapa? Imam dia belah sana. Aku tak pergi dah masjid tu. Pengurusi belah mereka. Hang belah mana? Aku belah sini. Ustaz belah mana? Boleh belah. Sudah tuan-tuan. Tak habis-habis. Bila nak buat cinta masjid kalau ada benci-membenci? Bila nak datang masjid? Baru ni saya pergi ceramah di Masjid Bushra di Sungai Petani. Waktu saya ceramah dulu, masjid ni belum top lagi. Demo baru buat tandas bagi cantik. Saya pergi tandas dia, saya kata, bapa, rasa malas keluar dia. Suka benar duduk dalam tandas ni tuan-tuan. Cantik benar kata dia. Demo ni buat tandas cantik sungguh. Rasa macam malas keluar benar dia. Setengah masjid tandas ni Allah mengerikan. Nak masuk tu kena teng. Nak masuk tandas tu macam masuk drama 70-an. Zaman Hussein Buasan, Latik Bourguiba. Kan dulu-dulu cerita berlawan, bersilat Tamam Idris, Latik Bourguiba. Buat Hussein Buasan jadi bongkok daripada gua hantu. Cuba tengok bila orang jahat nak seram. Teng. Kedik. Kita setengah masuk tandas masjid macam tu. Teng. Kedik. Takut. Ada masjid yang pintu dia berlubang. Pintu tandas. Bila kita duduk je, nampak orang luar. Dan orang luar pun nampak kita. Saudara. Buat apa saudara? Kata dia. Saya kena sekali. Saya keluar balik. Saya kata dekat PA saya, nama dia Anwar. Cik Anwar, cover kejap pintu tandas. Cik Anwar tu gemuk tuan. Gini tutupnya. Memang tak nampak tuan. Seksanya. Ada pintu tandas, tak ada selak. Tutup selak tak ada. Sudah. Satu kaki tahan pintu. Satu kaki buka paip tuan. Mengangkang-angkang lah jambat tu. La ilaha illallah. Ini parah ni. Ada masjid yang saya pergi, pintu tandas langsung tak ada. Yang ni lagi parah. Driver saya tu, nama dia Abang Cik. Driver saya. Hari ni saya main naik kereta lama saya. Minta parking
Rela tak tahu. Kesian kat saya. Mai had depan ni baru rela kata. Penceramah dalam. Oh, rupanya mereka tak sangka tuan-tuan. Naik kereta kecil tuan. Kesian kat kata saya. Kereta tu pas ke Kuala Lumpur. Melambung-lambung tuan depan. Mereka faham penceramah ni naik vampire je tuan-tuan. Lepas ni saya naik kereta naik Viva pula. Lagi berlompat tuan. Driver saya tu. Nama dia Abang Cik. Saya kata Abang Cik saya nak pergi toilet. Pergi tengok Ustaz. Dia pun keluar. Dia kata Ustaz. Tandas tu ada dua. Yang belah tu. Yang tu elok green. Green elok. Tandas hak sebelah tu dia kepala pipe tak ada. Hak tu elok. Hak nombor 2 tu elok green. Yang apa green elok. Saya pun pi. Pintu tak ada. Memang green tu. Siapa nak pakai pintu tak ada. Green sungguh. Pi tandas kedua pula. Pintu ada. Kepala pipe tak ada. Astaghfirullahalazim. Lemah kan. Kemudian kita ajak. Marilah main masjid. Nak main masjid apa? Prasarana tak ada. Macam mana orang nak main masjid? Kipas angin ni bukan macam Zaini punya. Laju. Setengah masjid hak tempat perempuan tu kipas angin dia tahap sakaratul maut. Masjid kita ada aircon tak apalah. Setengah masjid ni lah orang perempuan dah lah 7 lapis. Orang perempuan bila nak sembahyang 7 lai. Stokin 2. Kain batik dalam. Tak ada kain batik seluar jeruk. Dah 2 dah. Suspender 3. Baju dalam 4. Baju 5. Kain telekung. Anak telekung 6. 8 campur kain telekung. 8 lai. Hangat oh. Macam kita jubah selai. Suspender tak pakai. Relax. Main masjid. Jubah selai. Oh tak pakai. Hak perempuan tu dah lah 8 lai. Kipas angin ni tahap sakaratul maut dah. Nazak. Duk goyang. Hak makcik ni bukan khusyuk. Ni kalau jatuh tak pala aku ni. Masuk harian metro. Kemudian kita pun ajak. Mailah sembahyang. Nak sembahyang apa? Kadang-kadang kapek tu Allah. Tak ada dah beldu dia. Tinggi guni. Korah lah sujud tu. Bila kita nak sujud ni. Dah lah lutut kita tak elok. Turun. Debu. Aduh. Kadang-kadang duit yang ada kita simpan. Orang derma kita simpan. Tabung jemaat simpan. Belilah kapek. Ni kapek kerah. Kita gaut. Bila duk tahiyat kena guni. Aduh. Saya kena sekali tuan. Saya semayang. Ada orang main sebelah. Allahu Akbar semayang. Tak apa. Sujud, rukuk elok. I'tidal elok. Bila nak sujud. Allahu Akbar. Allah. Apa ni? Bila saya duduk Rabi' Perli. Aduh. Sudah ni parah. Tak khusyuk orang tahu. Rasa belagak khusyuk lah. Memang rasa nak tengok muka. Dia boleh duduk sebut aduh. Bila nak bangkit tu, aduh. Apa masalah orang tua ni? Bila yang saya terbayang di telinga sampai sekarang ni, tengiang-ngiang. Bila dia tahiyat akhir. Aduh. Habis-habis tu saya tak doa, tak bagi belah kiri pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hai bang? Yang teruk sangat ni, aduh ni pasal apa? Dia kata, gauk Ustaz. Dia selak kaki dia, kain tu berketul-ketul ni. Ui, gauk. Pasal apa tak duduk atas kursi? Semayang atas kursi. Tak puas Ustaz. Tak masalah dia, bila abang semayang macam ni, saya tak puas. Aduh. Saya tanya kat dia, yang panjang sebut aduh tu pasal apa? Aduh.
Saya duduk tahiyat akhir. Orang sebelah duduk atas kaki dia. Memang lah. Tahiyat akhir panjang pula. Kena Tok Imam pula duduk baca doa apa atau. Sebab tu kita ni Tok Imam yang duduk baca panjang kan. Kita tak tahu hak belakang tu masalah apa. Nak terberanak ke? Nak terberak ke? Kita 12 orang kita. Duk bawa lagu Nahwan pula. Wah, sudak tuan-tuan. Ni parah ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya tengok jawatan kuasa kita ni cantik dah. Saya tengok tandas pun bagus. Saya tengok tempat sembahyang Jumaat pun bagus. Alhamdulillah. Pembangunan ni bagus dah. Rasanya nak dapat apa tambahan. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah. Bangunan tambahan kita bagi luas lagi. Ada orang kata ustaz ni sembahyang yang raya tak muat tau. Ni nak minta besar ni. Sembahyang raya tak muat setahun 2 kali ya. Biar dah tak muat pun. Melimpah pergi ke jalan tu tak apa lah. Sembahyang subuh 5 orang nak buat apa? Dia duk kira sembahyang raya tak muat tak pergi ke jalan tu. Cara dia sebut tak muat tu kembung pipi tu. Jalan tu. Main sembahyang subuh 5 orang. Parah juga tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni kita buat kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Sampai ada yang dah buat peringkat negeri dah. Di Johor 12,000 orang sembahyang subuh. 2 kali salin. Masya Allah. Kemarin buat di Kuantan, beribu mat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahala panjanglah pada orang yang buat kempen ni. Dan pihak masjid pun sambut. Baru ni saya buat di mana ke ceramah. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Dia umum malam tu saya ceramah. Besoknya hari Sabtu. Saya ceramah hari Jumaat malam Sabtu. Pengurusi umum. Besok kita akan melancarkan kempen sembahyang subuh seperti Jumaat. Di mana? Oh, di Kelantan. Ya, betul. Saya ceramah di Kelantan baru. Dan insya-Allah selepas sembahyang subuh besok kita akan jamu dengan kambing bakar dan kambing perak. Dia. Kita akan buat nasi daging. Sudah tuan-tuan. Ramainya datang, cantik. Jom tuan-tuan kita sambut benda ni. Kalau kita tak bantu pihak masjid, bankrupt masjid ni tuan-tuan. Kalau kita tak support masjid, tak sokong masjid, siapa lagi yang nak imarahkan masjid kita? Saya tengok anak-anak kita tu tengok, rendah daripada tadi. Ada masjid yang buat kempen. Budak-budak sembahyang subuh dapat RM5 setiap kali subuh. Di Ipoh, pengurusi masjid dan jawatan kuasa masjid sediakan RM10,000 di satu masjid. Sampai habis RM10,000. Siapa budak-budak yang sembahyang subuh dapat RM5 sampai habis RM10,000. Yang datang ni tuan-tuan bukan budak-budak. Bapak budak pun jalan pendek-pendek pemberatur sekali. Kok nak dapat RM5. Dia ingat kita bodoh mak kan. Oi tuan-tuan oi, di Melaka 3 tahun lepas satu masjid buat kempen. Siapa yang sembahyang subuh 40 waktu, 40 hari dapat basikal. Punya ramai dapat tuan-tuan. Dapat basikal. Budak-budak besar ni. Okay? Saya duduk tengok anak dara ni daripada tadi duduk nyembang tak habis lagi pak. Agak-agak apa yang dia nyembang tuan? Tak sangka dia kata, tak sangka Korea dengan Malaysia seri 3 sama. Perempuan tu jawab pula, Korea baru ni nak kalah lah nampak tu. Tu yang dia tak sedang saya kata apa nampak tu. Cerita bab bola tau. Saya pun gelak sekali tak. Nampak tu. Tak ada orang tu masuk sekali tu. Hampa tak tengok lagi. Messi kena 6-0. Orang tu pula kata. Macam-macam tuan. Inilah anak-anak muda. Mereka inilah yang akan imarahkan kita. Kalau tuan-tuan marah kat mereka, tok siap pergi jerkah. Tok siap pergi jerkah. Bulan lepas, saya baca khutbah. Satu masjid. Tengah saya baca khutbah. Budak-budak bising. Anak-anak, waktu khutbah tak boleh cakap. Jangan cakap. Jangan bising.
khutbah ni. Boleh? Oh, dia. Tengah khutbah saya tegur tuan. Jangan Tok Imam tak tegur. Budak-budak bising. Bila dah habis sembahyang Jumaat, kita tanya Tok Imam, "Mam, kenapa tak tegur budak-budak bising?" Tak ada dalam teks pun. Memang tak ada. La ilaha illallah. Mana ada dalam teks tu dia tulis bracket. Kalau ada budak-budak hang tegur lah Tok Imam. Weh, mana ada? Kita lah tegur. Semarin saya jadi imam. Masjid yang sama. Budak-budak pakat diam. Penuh belakang tu diam. Sebelum saya habis khutbah kedua, bagus anak-anak, minggu ni ustaz puji ya. Diam semua. Jarum jatuh pendengar, bagus. Saat lagi habis sembahyang Jumaat, beratok, ustaz nak bagi hadiah. Masjid 2 tingkat, hak tingkat bawah pun naik, beratok sekali. Saya kata kat mereka, minggu depan mai tak? Mai. Minggu depan nak lagi tak duit? Nak. Okey, jangan bising. Siapa bising ustaz tak bagi. Okey, kamu nama apa? Luqman. Kamu ambil nama. Siapa yang tak dengar cakap, bising, ambil nama, ustaz tak bagi duit. Boleh ustaz? Gini Luqman tu. Beratur tuan-tuan, panjang pergi ke belakang. Saya tanya pada PA saya, berapa ratus orang beratur? 2 ratus orang ustaz. Satu orang bagi RM5, RM5. 5 kali 200? Tak apa. Minggu depan macam mana ustaz? Kita tak payah pergi, kita pergi lain. Mesti minggu depan budak-budak tu tunggu pula. Mana ustaz rasa ni celaka betul kita buat. La ilaha illallah. Ni budak-budak ni kawan kita ni. Kalau tuan-tuan penampar dia, CCTV rakam. Gedebuk, bising kamu ni. CCTV keluar. Polis cukup. Seorang tok siap masjid, dia tahan polis, sudah tuan-tuan. Kan parah tu. Dan budak-budak ni dia ada dendam. Bila dia besar, dia tengok pakcik ni. Orang tua ni yang tampar aku hari tu. Mat, macam, kita tampar dia balik tuan. Kita pula dah lah stroke dah. Lapar pula. Jangan macam itu. Tampar-tampar ni kerja ada apa? Mereka ni anak-anak kita. Mereka ni cucu kita. Apa yang kita buat? Kita mengharapkan mereka yang menghidupkan. Hari ni cuba tuan-tuan tengok. Pertandingan hafazan, pertandingan mewarna, pertandingan azan. Kalau kita tak support, kalau kita tak bagi ruang, mana tempat mereka nak pergi? Kedai karaoke, kedai game. Sebab tu bila saya pergi Masjid Bushra tadi, seronok tuan-tuan. Kedai lampshade ada, kedai ni ada, kedai tu ada, kedai ni ada, kedai ni ada, kedai 2 tingkat pun ada, boleh lepak di atas makan caputiau. Kedai gunting rambut pun ada, kedai basuh kereta pun ada, dalam satu masjid semua ada. Dulu saya kata aku mula main dulu, masjid apa tak siap lagi. Lah ni aku puji apa. Masjid 24 jam. Orang lalu je singgah. Orang singgah je lalu. Alhamdulillah. Bagus tak? Kutipan tu satu abang. Saya sembahyang maghrib tu macam sembahyang Jumaat. Melimpah. Dia kata, ustaz macam ni, tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu. Masya Allah. Kutipan mereka tu satu abang. Jual apa pun laku. Kerana apa? Kerana kerjasama, menghidupkan masjid, meraihkan orang, buat yang terbaik. Masjid bukan untuk sembahyang saja. Macam-macam. Tak pernah tutup masjid. Saya pergi sembahyang satu masjid, ceramah lepas isyak. Buat di Padang. Sembahyang isyak di masjid. Tumpang sembahyang. Bila saya sampai, mereka dah habis. Macam doa lah. Saya pun sembahyang tepi pintu. Tengah saya sembahyang tu, ada orang main tutup switch. Dia kata apa? Sembahyang cepat sikit, nak tutup masjid lah. Saya hanggup. Tengah duduk sembahyang, hanggup. Dia siap warning ke, sembahyang cepat sikit, nak tutup. Sambil dia tutup kipas. Tu macam mana? Macam mana orang nak main masjid? Halau lagi ada. Halau. Tempat lain mana ada halau? Ada perempuan pakai seluar pendek, lai, katong, lai semua.
Tu tempat lain. Kita tak mau macam itu. Kita memanggil mereka dengan apa? Dengan keseronokan beribadah, dengan kebersihan, dengan kemesraan jatan puasa, dengan kebahagiaan kemesraan jemaah. Ni malah ni ramai anak-anak muda datang. Geng TikTok saya dia ramai datang ni. Geng X1R. Kita pula bila tengok orang muda main 10 orang naik motor. Orang tua panjang tengkok. Faham ramai budak-budak ni. Haji, tengok-tengok tabung tu, takut berjalan. Tengok-tengok tabung, takut berjalan. Dengar kat budak-budak tu, tak main dah. Sebab tu, yang terakhir, kita buat cadangan. Kita jadikan mereka orang kuat masjid. Okey, geng vacuum carpet. Aiman and the gang. 10 orang. Seminggu 3 kali vacuum. Boleh, Aiman? Boleh. Gini vacuum. Pas sekolah pukul 3 petang vacuum. Kolah air tu kering, dia vacuum. Hari ni nak pegang vacuum pun tak boleh. Osah. Okey, Didi and friend. Kamu tukar azan. 5 orang. Pakcik nak Zohor, Maghrib, Isyak, Subuh. Gilir. Seminggu 2 kali. Sabtu, Ahad, cuti. Engkau orang bang. Pakcik nak rehat. Pakcik nak pergi Ipoh. Lost World. Engkau orang azan lah. Oh, budak-budak kalau dapat azan, tuan-tuan. Dia bawa geng dia. Bawa geng. Dia orang ada geng. Tapi sekarang, mikrofon ni jangan harap budak-budak tu pegang. Buatnya dia pegang picit sini. Hello. Tok Siak tu tengah berak. Berhenti lah. Dia potong, dia masuk. Hei! Rosak nanti! Lari budak-budak. Kita tak mesra alam. Cari 5 orang. Budak tingkatan 4 jadi imam. Tarawih nanti. Satu sekolah turun. Cikgu besar. Pengetua pula umum. Pelajar-pelajar ya. Untuk makluman kamu. 2 pelajar kita dilantik menjadi imam di Masjid Saud ya. Iaitu Fauzan bin Ismail. Mana Fauzan? Ayo. Dan seorang lagi Ismadi. Dr. Ismadi ya? Ismadi. Jadi imam. Jadi saya harap, cikgu harap, malam ni kita serbu masjid. Dengan cikgu besar datang, tuan-tuan. Melimpah sampai ke sini. Sebab apa? Budak tingkatan 4 jadi imam. Wow. Yang paling awal sampai, makwa dia. Duduk belakang tu. Habis-habis 2 rakaat, makwa dia cakap, itu pakwa kita. Pilihan yang tepat. Astagfirullahaladzim. Baru mereka rasa seronok, tuan-tuan. Sebab mereka tahu mereka ada peranan dalam masjid kita. InsyaAllah, tuan-tuan, benda yang boleh mendamaikan orang, benda yang boleh menarik hati orang, selain daripada kuliah, berjamaah, kebersihan dan sebagainya, ialah jamuan. Saya bila tengok kemah macam ni, masjid, jatan puasa, bagus pula. Allah. Kalau inilah tempat kenduri kahwin, bagus. Ni. Ui, tandas okey, masjid okey. Tadi saya nak pergi ceramah. Petang tadi saya ceramah dekat Gopeng, RTC Gopeng. Nak keluar ke rumah daripada rumah, jalan jam. Pasal orang kenduri kahwin. Nak keluar tak boleh lah, nak gustan tak boleh dah. Lalu juga nak berselisih tu lah. Kereta orang susun. Dalam hati saya kata, kalaulah mereka buat tempat lapang, kat masjid ke, tak ada nak bergaduh macam ni. Tuan-tuan ni, masjid kita ni, bukan setakat buat ceramah aja. Besok anak kita menikah, buat di sini. Kak Leha, mana nak tahu aku nak nikah lagi? Buat sini. Kita 66, hak nak minang kita tu 85. Baru ni keluar kan. Setahun dia mengorak isteri dia. Laki-laki warga emas berusia 85 tahun, mengambil masa selama setahun untuk mengorat. Dan akhirnya terbukalah pintu hati isterinya. Setahun bang. Jadi yang mana yang sedang mengorat ni, sabar, bawa tenang bang.
di sekolah saya ada yang tua kahwin macam itu. Tua kahwin. Tongkat ni 4 ni. 6, campungan kaki 6. Satu perempuan datang jumpa saya, Ustaz. Boleh tak? Ustaz tanya Pak Ji tu, dia nak kahwin tak? Kenapa? Kalau dia nak, saya sudi jadi isteri dia. Bapa. Dia 80 lebih, Ajah 60 lebih, tak apa. Saya kesian tengok dia. Saya nak jaga dia, Ustaz. Saya kesian. Saya jumpa dengan Pak Cik tu. Tuan Haji nak kahwin tak? Saya dah tua. Tapi kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Astagfirullahaladzim. Macam Haji Bakhil lah pula. Kan Haji Bakhil, kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Nampak tuan? Kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, seminggu, hilang tongkat dia. Begini, pergi surau, laju tuan. Jadi abang-abang yang mana tak apa nak sihat ni, kahwin insya-Allah sihat. Laju saya tak cerita bohong tu, cerita benar ni. Sampai ada orang datang jumpa saya, Ustaz, kenapa Ustaz setuju dia orang kahwin? Kenapa? Dah tua Ustaz. Oh. Nak buat apa tua-tua kahwin? Saya kata, makcik, biar dia mau kahwin. Tahulah dia nak buat apa. Ya makcik duduk rumah menung. Apa dia buat tua-tua? Dia buat apa? Ya makcik menung buat apa? Tahu dia buat apa? Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah ni 1 jam setengah. Terasa dah Kak Som 1 jam setengah. Memang tak terasa, bukan Kak Som cakap. Yang terasa saya, tak tahu. Dah lah, saya nak balik lah, nak pergi Kelang. Jauh gila tu, pelabuhan Kelang tu. Jadi last saya datang sini bila Abang Haji? 2000? Sebelum COVID. 2018. Ni, duduk kat situ. Ceramah situ. Tengah-tengah ceramah hujan. Tuan-tuan ingat? Saya baca doa kan. Mudah-mudahan hujan berhenti. 2018. Maknanya berapa tahun? 6 tahun lepas. Jadi kalau nak jemput lagi, 6 tahun daripada sekarang. Jadi terima kasih pada semua yang datang. Terima kasih pada Tok Ngulu. Terima kasih pengurusi. Dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa. Terima kasih pada penganjur kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.